Kita sambung bacaan kita pada muka surat 39. Khalaqal khalqi bi'ilmi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajalan. Allah menjadikan makhluk berdasarkan ilmu. Dia menentukan bagi makhluk akan takdir yang tertentu. Dan Allah juga menetapkan bagi makhluk akan tempoh ajal yang tertentu. Itu adalah rahmati Allah sekalian. Perbincangan kita hari ini tentang ilmu Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempoh ajal. Tanda tu jadi gila. Baik, yang pertama disebut khalaqal khalqi bi'ilmi. Allah Ta'ala mencipta makhluk dengan ilmunya. Kalau tengok permata kaki di bawah, Allah menjadikan makhluknya dan dia mengetahui tentang apa yang diciptakan. Allah Ta'ala bila dia ciptakan kita ini bukan ciptaan tak sengaja. Yang kedua, Allah Ta'ala mencipta kita ini dengan penuh pengetahuan. Allah mengetahui untuk apa dia cipta itu. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya tentang kita. Penciptaan kita ini di atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut dengan ilmu Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang terlepas daripada Allah. Apatah lagi makhluk disebut oleh Allah Ta'ala dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah beritahu dia cipta kita ini dengan sebaik-baik kejadian. Allah cipta kita ini di kalangan makhluknya adalah makhluk yang terbaik. Dalam pada itu Allah juga beritahu kepada kita, Allah Ta'ala juga beritahu kepada kita bahawa tujuan kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Kemana kita nak diletakkan? Segala benda tentang permulaan, perjalanan sampai akhir kita ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itulah kefahaman dan keyakinan kita, segala diri kita ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke mana kita nak lari? Dan dia juga menentukan bagi makhluk akan takdir. Disebut tu takdir ialah penentuan Allah ke atas makhluknya dengan ketentuannya sama ada melibatkan baik atau buruk, manfaat atau mudarat. Sebagaimana firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang kedua, dia kata Allah Ta'ala setelah dia cipta kita dengan ilmunya, dia juga menentukan takdir makhluk-makhluknya. Segala apa yang berlaku kepada makhluk ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berubah. Allah Ta'ala sudah menentukan segala benda kepada makhluk. Bagaimana dia bermula, bagaimana dia berakhir, keadaan permulaan dan keadaan akhirnya semuanya ditentukan oleh Allah. Makhluk ni sebab itu bila dia mengaji tak faham, bila dia tengok benda ni, dia kata kita ni macam golongan keyakinan, golongan Jabariyah. Dia kata kita ni tak ada apa, macam kapas yang Allah tiup tu sukalah. Sedangkan kalau kita baca kitab, kita baca Quran, kita akan jumpa lagi Allah Ta'ala bagi tahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sana Allah bagi ilham kepada kita. Allah bagi ilham. Di sana ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat-ayat inilah bila digabungkan semuanya memahamkan kepada kita, Allah menentukan kepada kita segala benda. Allah juga memberi pilihan dalam perkara tertentu untuk kita, dan berlaku pilihan kita itu dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi pening juga lah kan? Tapi bila ada iman dalam hati kita, tak jadi pening. Sebab kita tahu membezakan mana af'al Allah,
mana perbuatan Allah dan mana perbuatan kita. Bila kita tahu di sana ini perbuatan Allah, yang ni perbuatan kita. Bila kita katakan perbuatan Allah, dia tidak ada sempadan. Sebab itu dulu kalau ngaji, tuan guru kita akan cerita suatu test yang dibuat oleh guru dia. Dia kata, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala mencipta satu batu yang besarnya batu itu sampai dia tak terangkat? Ini pening berlaku falsafah lah. Maknanya jawapannya, boleh tak Allah mencipta batu? Boleh. Yang besarnya batu itu, besar mana pun boleh, sampai Allah tak terangkat? Mustahil. Sifat wajib bagi Allah boleh. Berkuasanya Allah Ta'ala mencipta besar mana pun, tapi mustahil dia tak terangkat. Kerana apa? Dia yang buat. Sebagaimana makhluk Allah. Kita ni Allah Ta'ala cipta. Maknanya bila Allah Ta'ala cipta, contohlah tuan-tuan, tuan-tuan cipta, orang putih cipta Boeing besar 747 ke apa ke, tapi kapal terbang yang besar tu dia boleh kontrol. Kerana ada chip yang dia buat. Kan kita tengok kadang boleh autopilot, boleh dikawal. Kerana apa? Kerana dia cipta. Dia telah menentukan ciptaan itu yang kita nampak. Bagaimana ilmu Allah yang begitu luas. Jadi setelah Allah mencipta kita dengan ilmunya, Allah menentukan takdir kita. Segala yang berlaku dan sampai kepada kita ini sebenarnya sudah termaktub dalam takdir Allah sejak azali penciptaan kita. Mana dalilnya? Hadis dalam Arba'in Nawawi disebutkan satu hadis Nabi, Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada mudghah, daripada min ma'in mahin, daripada mudghah daripada alaqah mudghah, daripada mani, daripada alaqah yang bergantung tu, kemudian mudghah daging itu, darah yang seketul tu, darah yang beku tu, kemudian bila cipta itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ditanya oleh malaikat, nak teruskan ke tidak? Allah Taala kata terus, jadi gini, sampai akhirnya bila cukup, lalu Allah Taala kata, faktub, tuliskan baginya zakarun aw untha, lelaki atau perempuan. Allah Ta'ala dah tentu lelaki, tiba-tiba besar jadi perempuan. Itu dia pandai-pandai ubah. Sebab itu haram. Kemudian Allah Ta'ala kata menentukan rezekinya, ajalnya, buruk dan baiknya, semuanya telah dimaktubkan oleh Allah. Belum sampai kita lahir ke dunia, sudah ada. Boleh berujuk dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis Sahih Muslim. Tak Lauh Mahfuz kan? Ya, di Lauh Mahfuz, maknanya di Lauh Mahfuz ni kira maknanya satu tempat, ataupun di Lauh Mahfuz ini di sisi Allah lah kita sebut. Pada ilmu Allah sudah ditulis. Sebab itu bila kita panjangkan perbincangan qada dan qadar, di sana ada qada mubram, ada qada muallaq. Maknanya ada benda yang kekal, ada benda yang berubah. Macam mana pula boleh berubah, boleh kekal? Kan dipanjangkan. Perbincangannya panjang. Yang di Lauh Mahfuz dia tak boleh berubah. Yang di Baitul Izzah atau langit dunia ni yang turun dia boleh berubah dengan sebab-sebab dan sebagainya. Itu perbincangan panjang lagi, detail lagi lah. Tapi nak ceritanya, Allah sudah menentukan. Jadi sebab itu bila sampai saja benda kepada kita, buruk atau baik, sampai saja apa yang kita jawab kalau buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinnya kita, akidah kita, ini daripada Allah dan kepada Allah dia akan kembali. Sebab apa? Itulah yang Allah bagi tahu. Dia mati hari ini adalah ketentuan Allah, begitu dia akan mati. Inilah detiknya, inilah tempohnya, inilah keadaannya, inilah masanya, dia akan mati. Kenapa? Dia itu daripada Allah dan kini dia akan kembali kepada Allah. Bukan setakat mati dah. Apa saja musibah. Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
supaya kita segera mengingatkan diri kita benda ni adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang menentukan, sudah sampai ketentuan itu pada kita. Jadi kita faham, yang mengizinkan sampai benda ni Allah. Tak kira lah apa berlaku sekalipun, semua itu dengan keizinan daripada Allah. Jangan pelik. Kalau dia kata ustaz pun kena sihir, kan cerita ada ustaz cerita kena sihir apa kan. Jangan kau ustaz, Nabi pun kena. Kisah Labid kan, kisah Labid yang Nabi didatangi oleh dua malaikat, kemudian menghuraikan sihir yang kena kepada Nabi SAW. Tak pelik lah. Macam mana Nabi boleh kena? Dengan izin daripada Allah. Nabi bukan setakat kena sihir, Nabi juga kena racun. Dalam peristiwa peperangan Khaybar tahun 6 Hijrah, Nabi kena racun dengan seorang perempuan bernama Zainab. Dan ada riwayat menyatakan Nabi mati itu kesan daripada racun yang sudah masuk sikit, sehingga melayakkan Nabi mendapat kemuliaan mati syahid. Perbincangan yang panjang itulah. Dan Allah juga menetapkan bagi makhluk akan ajal yang ditentu, ajalnya yang tertentu. Berdasarkan firman Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap suatu umat itu ada ajal. Bukan setakat orang ada ajal, umat ada tempohnya. Ajal, likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada tempohnya. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai tempoh itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada lewat sikit. Kenapa? Malaikat ini bila dia menguruskan perintah Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebab itu Ibrahim Adham kata, boleh kalau kamu nak buat maksiat, dengan syarat kalau malaikat maut datang nanti, kamu kauting dengan dia. Kauting itu istilah saya lah. Ya Allah, selama hari ni aku datang masjid, dia kamu nak ambil nyawa. Baru sekali nak buat maksiat pun, inilah masa nak ambil, tunggulah aku ke masjid nanti. Kalau boleh, tak pun. Yang masalah ni tak boleh, tahu bila pun tidak. Sebab itu kita kena sentiasa berwaspada dan bersiap sedia. Kata Imam Qurtubi, setiap sesuatu yang ditentukan sesuatu ke atasnya adalah ajal bagi sesuatu tersebut. Ajal manusia ialah waktu yang Allah ketahui untuk mematikan orang yang hidup tanpa mustahil. Waktu ajal tersebut tidak harus terlambat daripada kematiannya, bukan kerana Allah tidak mampu melambatkannya. Jadi maknanya bila ditentukan, dia tak berubah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kawal. Tiap-tiap semua ada tempoh. Sebab itu kita berkeyakinan sebesar mana pun kesombongan kamu, akhirnya ada penghujung. Sebesar mana pun kerajaan dalam alam ini, kerajaan Namrud, kerajaan Fir'aun, akhirnya hancur. Tak ada kerajaan yang kekal melainkan kerajaan Allah. Allah sebut apa? Limanil mulkil yaum, hari ini siapa raja? Ketika mana setelah dihapuskan semua makhluk yang ada. Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa raja? Lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala sendiri jawab, kerajaan pada hari ini adalah Allah Ta'ala. Jadi bila sampai tempohnya, kita tidak ada pilihan. Kita berserah kepada Allah. Tuan, sebab itulah kita kena diminta bersedia pada bila-bila masa. Bila-bila masa saja. Tidak ada isyarat. Kalau orang muda pun belum tentu tak mati, apatah lagi orang tua. Orang lama. Lama tak lama juga, 80 tahun. Veteran lah istilah tu lah kan. Macam saya sebut lah Ustaz, Ustaz muda lagi, saya kata muda lah kalau banding dengan orang yang tua. Tapi kalau banding orang muda, saya tua. Jadi maknanya muda ke tua ni bukan pada angka, dia bergantung pada bandingan. Dia umur je Ustaz. Umur, angka-angka. Sebab itu orang tua kata apa? Siapa yang selalu bermain dengan angka memang kena tipu. Tak percaya, tanya orang main nombor ekor. Duit kan? Dulu duit RM5 habis hati. Ya.
Lah duit RM5. Saya ingat saya ngaji kau payah rumpak kupang lah. Lah cuba tanya. Cuba misal, berapa budak berapa ringgit bawa duit? Itu pun kadang tak cukup. Sian kita tengok kadang. Kamu bawa duit ke? Bawa Ustaz. Berapa? RM3. Hai, RM3 habis. Atau boleh beli apa katanya? Iya juga. Nak ceritanya angka ni. Dulu so, tambah pula kalau pergi ke Indonesia. Lagi kapal hidup. Pergi ke Vietnam. Kan? Duit juta-juta. Nyudah ni apa pun tak boleh beli. Kenapa? Angka. Saya nak sebut samalah umur kita. Kan jangan perasanlah dengan umur ni. Umat dulu Nabi Nuh kan, dia berdakwah saja 950 tahun. Itu bukan umur berdakwah. Illa illa 50, melainkan 50, 1000 melainkan 50 dia kata. Maknanya 950 tahun dia apa? Berdakwah full time, buat kerja 950 tahun. Kita 100 tahun dah nyanyi. Kalau hidup panjang lah. Orang beriman Ustaz. Beriman berkurang. Kalau ikut kisahnya dalam tafsir disebut 80 orang. 80 orang tu jugalah yang disebut dalam tafsir berkaitan dengan tentera yang lepas daripada ujian ketika mana tentera Talut kan, tentera bersama Nabi Daud, dia ramai. Kata asalnya ada 80,000 orang. Ada yang kata 100,000. Sampailah diuji oleh Allah di Innallaha mubtaliikum bina'ar, di sungai Jordan tu. Penyudahnya Allah Ta'ala kata jangan ambil air ni, jangan minum. Dia meminum dulu. Yang tak minum tu lebih kurang 80 orang. Ada yang kata 330 orang, 13 bilangan Badar. Nak cerita hak lepas ujian ni sikit. Ya, lepas ujian ni sikit. Jadi nak cerita kepada kita, Allah Ta'ala bila mana dia menentukan sesuatu. Jadi umur umat Nabi Muhammad ni sikit. Tapi kasih sayang Allah pada kita umat Nabi Muhammad yang istimewa, Allah Ta'ala menggandakan ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Sehingga kan umat Nabi-Nabi terdahulu teringin nak jadi umat Nabi Muhammad kerana istimewanya kita. Buat amal ibadat, kata Nabi. Dalam Quran sebut memberi sumbangan, Allah gandakan 10 kali ganda. Malah dia bawa kepada 700 kali ganda. Habis dalam Quran dikatakan sab'a sanabil, 7 tangkai. Wa kullu sumbulah mi'atu habbah. 7 tangkai macam ganda, tiap-tiap tangkai ada 100. Maknanya maksimum yang Allah bagi daripada sumbangan kita gandanya 700 pahala. Bayangkan pemurahnya Allah dengan kita. Umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar macam 83 tahun lebih ibadah. Kan alfasanat alfi syahri. 1000 bulan. Banyak ganjaran kita Allah gandakan. Kita niat nak buat jahat, Allah Ta'ala tak kira. Buat jahat, Allah Ta'ala baru nak kira. Kita bertaubat, Allah padam balik. Baru niat nak buat baik, Allah sudah tulis. Bukanlah Allah perintahkan malaikat tulis. Buat kebaikan, Allah Ta'ala gandakan lagi. Kita ajak orang buat baik, orang buat, dia dapat pahala. Kita yang cerita, buat, dapat pahala, tak kurang. Kalau cerita daripada apa yang disebut ini, tak ada alasan kita masuk neraka. Tapi kenapa ramai masuk neraka? Di Masjidil Haram lagi dahsyat pahala dia. Ya. Kan? Ibadat di sana Nabi kata la tashaddur rahal illa li thalathati masajid. Nabi kata tidak ada tempat yang kamu lebih utama nak pergi melainkan 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadha. Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid aku ni, kata Nabi. Cuma ulama khilaf berkaitan dengan Masjid Aqsa. Qaradawi antaranya tak membenarkan. Dia kata sebab apa tak benar? Sebab sekarang Aqsa dikuasai oleh Yahudi, menyebabkan kuasa dan izzah orang Islam itu dilihat lemah, terpaksa minta izin daripada Yahudi. Itu pandangan Qaradawi. Tapi ulama lain membenarkan.
Saya beberapa tahun yang lepas, saya ikutlah ada satu pertemuan dengan satu rombongan daripada Palestin. Ya, kami ada dalam 7-8 orang, mereka ada dalam 7-8 orang dalam satu pertemuan khas. Antara soalan yang kita tanya, pada pandangan kamu, orang Palestin sendiri, adakah wajar kami buat lawatan ke Palestin? Dia kata, kami galakkan, malah bagi kami satu kebaikan. Kerana apa dia kata? Kerana bila saudara-saudara se-Islam datang, kami dapat satu kekuatan. Bila saudara Islam datang, dia beli barang-barang kami, dagangan dan sebagainya, ekonomi kami meningkat. Jadi ada pandangan ulama yang mengatakan tetap sama ganjarannya itu dan tidak dilarang untuk kita berziarah ke sana, adalah lebih tepat pada pandangan kita berdasarkan pandangan ulama berdasarkan hujah yang sebegitu. Tapi ulama dia dia ijtihad yang tersendiri, tak apalah, mana-mana pun boleh. Bila ulama dia ada hujah dia yang tersendiri. Baik, balik pada perbincangan kita, tiap-tiap sesuatu itu ada ajalnya. Lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahu wa alima ma hum min 'amiluna qabla an yakhluqahu wa amrahum bi ta'atihi wa nahahum an maghsiyatihi. Tidak tersembunyi sesuatu apapun daripada perbuatan makhluk bagi Allah, sekalipun dia belum menjadikan mereka. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya sebelum dia menjadikan mereka. Yang ini berkait tentang sifat Allah sebagai pencipta, nota kaki bawah tu, diiringi dengan sifat mengetahui setiap perkara. Kerana ilmu tentang ciptaan adalah syarat bagi yang mencipta. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia mengetahui akan segala keadaan makhluk yang dicipta. Allah Ta'ala ni bila dia nak cipta sesuatu, walaupun dia belum cipta, dia sudah tahu. Tuan, kita pun kita nak buat sesuatu, kita nak baca ayat teh contoh, tapi kita dah tahu kalau letak gula lebih, teh itu akan lebih manis. Dah, kita tahu dah. Itu ilmu kita yang kecil yang Allah bagi daripada lautan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang cipta kita, dia nak cipta tu dia tahu, dia dah tahu apa akan jadi kepada manusia itu, kerana semua penciptaan itu dalam ilmunya. Dia menguraikan yang tadi, Allah Ta'ala yang mencipta dengan ilmunya, maka segala benda yang berlaku kepada manusia tidak terkecuali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seorang Arabi, Badawi, dia kata, ya Rasulullah, malunya ya Rasulullah, amithqala dzarratin ya Rasulullah, apakah sampai sebesar zarah pun Allah nak kira ya Rasulullah? Bukan dia pertikai, maknanya dia, ya Allah, sampai sebesar zarah ya Allah, ya Rasulullah, amithqala dzarratin, sampai sebesar zarah ya Rasulullah. Macam kita katakan, bawa semua duit, sekupang pun tak juga, sekupang pun tak. Macam itulah. Dia kata sampai sekupang pun, ya, maknanya sekecil-kecil perkara tidak terlindung daripada ilmu Allah. Nabi kata, kalau benarlah apa yang diungkapkan itu, maknanya dia kata alangkah malunya ya Rasulullah, dia dapat iman yang hebat, iman yang tinggi, iman yang besar. Kenapa? Dia meyakini bagaimana malunya ketika mana Allah bentangkan. Tuhan yang dirahmati Allah sekalian, itulah Allah, Tuhan yang kita sembah, yang mengetahui segala-galanya. Nak sebutnya, layaklah kita ini menyembahkan dahi kita dan seluruh badan kita kepada Allah yang maha mencipta, mengetahui, menentukan ajal dan qada qadar kita. Dan dia mengetahui itu, dia kata, sebelum dia menjadikan mereka. Maknanya semuanya sudah ada dalam plan Allah Ta'ala secara detail dan terperinci. Bukan cipta kita sikit, try. Tak. Allah Ta'ala semuanya dalam ilmu dia. Allah menyuruh hamba-Nya supaya mentaati perintahnya dan melarang mereka daripada melakukan penderhakaan kepadanya. Contoh di bawah tu, di bawah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu Allah Ta'ala tak cipta melainkan untuk abdi diri pada diri. Abdi ni maknanya apa? Tidak ada ruang persoalkan. Itu abdi.
Ini abdi pandai pula mereka sendiri. Dia pula mengata diri sendiri. Ni hamba apa ni? Ayat ni turun di zaman sistem perhambaan masih dipraktikkan. Maknanya orang yang mendengar ayat ini melihat bagaimana sifat hamba tak boleh bertanya apa, tak boleh kata apa, sami'na wa ata'na. Itu sifat hamba yang orang semua tengok. Gini sifat hamba. Kalau itulah sifat hamba yang bukan pemilik mutlak, boleh jual, boleh beli, tak berkuasa bila dia sakit dan sebagainya, bagaimana Allah Tuhan dan Tuhan kita yang bukan hanya menguasai kita, tetapi memiliki, mencipta dan menentukan segalanya pada kita. Lebih lagi lah. Sebab itu Allah bagi tahu, kamu tu aku cipta, suruh abdi diri padaku. Kita hari ni banyak mengambil hak Allah. Kita duk tanya perbuatan Allah, tapi tak sibuk dengan perbuatan kita. Patut jangan tanyalah benda lain. Allah suruh kerja, kita kerja. Allah suruh solat, kita solat. Dengan kita tidak menafikan, mencari hikmah daripadanya adalah suatu bonus bagi berdepan dengan golongan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah moden yang berhujah, ataupun golongan rasionalisme yang dia tidak melihat sesuatu dengan logika. Tapi kita orang beriman tidak perlukan logika itu, melainkan untuk berhujah dengan orang atau untuk menambahkan keyakinan kita. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, kan? Nabi Allah Ibrahim, dia kata apa pada Allah? Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana kamu menghidupkan yang dah mati? Nabi Ibrahim tanya ke Allah, ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang mati? Allah Ta'ala tanya, wahai Ibrahim, adakah kamu tak percaya? Awalam tu'min? Kamu tak percaya ke Ibrahim? Ibrahim jawab apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Dah, bukan tak percaya, ya Allah percaya dah, tapi nak bagi mampat, mantap, tenang, tak bergolak hati ni solid. Bila tengok jelas, Ustaz cerita, saya tadi baru jumpa kawan tu. Ya Ustaz, dengar cerita dia dah pindah ke Amerika. Dah saya jumpa tadi. Nak tak percaya Ustaz, tapi hari tu tengok dia tunjuk tiket kapal terbang. Tapi bila jumpa, confirm dah. Kan? Menambahkan keyakinan. Nabi Allah Ibrahim minta Allah Ta'ala, kamu tak percaya? Dah percaya. Lalu Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah sembelih burung tak saja, kan? Itu kita baca semula. Kemudian wa kullu syai'in yajri bi taqdirih. Ya, dan setiap segala sesuatu itu yajri bi taqdirihi, berlari ataupun berjalan dengan kehendaknya, wa masyiatihi tanfudu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Dia kata wa kullu syai'in yajri bi taqdir. Tiap-tiap sesuatu itu berlaku, berjalan dengan ketentuan Allah. Semua yang berlaku ini, semua yang jadi ini, Allah sudah mengaturkan. Apa saja, hatta daun yang gugur daripada pokoknya, bila dia gugur, berapa lama dia di awang-awangan, bila dia sampai di bumi, bila pula dia akan reput. Semuanya dalam ilmu Allah. Dan kehendaknya terlaksana, dibagi nota kaki itu dibagi ayat Quran. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah kata dia cipta, lepas tu dia tentukan. Dia cipta, dia tentu. Kalau macam kita contohnya, saya beli, saya tentukan nak bagi siapa. Setengah tu saya beli, ya, pandai-pandailah bagi. Kan? Kita bawa balik, pandai-pandailah kamu makan. Tapi tak. Nah, kamu ambil ini, kamu yang maknanya Allah Ta'ala yang cipta dan dia yang menentukan kepada kita.
Allah Ta'ala sudah menetapkan segala sesuatu. Dan kehendaknya terlaksana tanpa bergantung kepada kehendak hambanya, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji dalam sifat 20, sifat ini dipanggil sifat iradah. Kudrahnya Allah dengan iradahnya Allah. Kudrahnya Allah, Allah itu berkuasa. Iradahnya Allah, Allah berkehendak. Maknanya Allah melaksanakan kuasanya dengan kehendaknya dia. Tidak ada tekanan, tidak ada desakan, tidak ada tuntutan daripada siapa-siapa. Dia buat itu di atas sebab dia enggak. Tak ada dorongan. Itu yang kita baca. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi itu dia enggak. Tak ada orang tanya, ngapa dia tak ada timbul soal ngapa ni. Sebab itu adalah ketentuan Allah. Justru apa yang Allah kehendaki bagi mereka dibawa, yang pasti berlaku. Manakala apa yang dia tidak kehendaki bagi mereka, maka tidak akan berlaku. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah berlaku suatu itu, tidaklah kemahuan kamu berkemahuan. Wa ma tasyaun, dan tidaklah kamu kehendaki illa ayyasha Allah, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Maknanya apa yang kita nak itu belum jadi, sehinggalah kehendak kita itu menepati kehendak Allah. Kita buat gini-gini, kita menyaga, kita nak untung. Kita takkan dapat untung sehinggalah bertepatan dengan kehendak Allah. Untung atau untung. Bila Allah hendak untung, maka kehendak kita untung tu, jumpalah kehendak Allah, barulah jadi. Tapi kalau Allah hendak rugi, kita hendak untung, jumpa kehendak Allah, kita akan untung. Kenapa? Kehendak kita tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana aliman hakimah. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yahdi man yasha. Ini berkait dengan hidayah pula. Tadi dia bagi tahu segala benda yang berlaku, ajal dan sebagainya. Dia nak bagi tahu pula yahdi man yasha, yang bagi petunjuk tu Allah. Dia bagi petunjuk pada siapa? Man yasha. Siapa yang dia hendak. Tuan boleh ke petikan takci lah. Kan aku Islam punya nama dari kecil sampai besar, tapi tak pandai-pandai ngaji. Parit rawi tu baru masuk Islam dah besar, boleh jadi sampai doktor dia. Mana ci? Tak ada nyaci tak ci. Jadi kan? Juri bersama apa hari? Cari juri, malulah kita kan. Tapi kita sedar ya, tu mu'alak tu, dia tak sedar dia tu malak. Bila kata orang mu'alak yang dia tu malak, tak sedar. Muhammad Farid Rawi kan, malu kita dengar. Dulu ada seorang Cina, An Wan Seng kan, nama pun nama Cina. Tak cerita tak, ramai lah. Allah bagi hidayah dengan tiada sebab. Bila dia kehendaki, dia bagi. Siapa sangka Umar Al-Khattab Allah bagi hidayah. Nabi doa je, Allah apa ni? Allahumma ansur Islam. Apa ni? Dalam doa Nabi tu, Nabi sebut supaya Allah Ta'ala tolong Islam ini dengan salah satu daripada baina Umar, di antara dua Umar. Tolong ya Allah, bantulah Islam ini di antara dua Umar. Allah pilih nak bagi hidayah pada Umar Khattab. Tapi pada pak saudara Nabi Abu Talib yang bantu Nabi daripada awal, Allah tak nak bagi hidayah. Boleh tuan kata tak patut Allah Ta'ala patut nak bagi hidayah, bagi pada Abu Talib. Dia pula nak ambil alih kerja Allah, ambil tugas Allah. Tak, kalau mikir logik lah. Kalau fikir logik, patutnya yang dapat hidayah ialah Abu Talib. Sebab Abu Talib ni jaga Nabi dari kecil. Waktu Nabi dah bawa Islam, Abu Talib ni jugalah yang pertahan Nabi supaya orang tak ganggu Nabi, tak seksa Nabi. Tapi sampai sudah dia mati tak dapat Islam. Yang dapat Islam siapa? Yang kuat menentang Islam, Umar Khattab, Abu Sufyan.
Ikrimah bin Abi Jahal. Ni semua kepala-kepala belaka ni. Abu Sufyan kepala perang Uhud, perang Ahzab. Suami Hindun. Ya, suami Hindun binti Utbah. Jadi nak ceritanya, kalau fikir logik tak patut, patutnya bukan patut tak patut, patut tak patut pada ilmu kita. Sedangkan ilmu kita sangat dangkal, ilmu Allah sangat luas. Allah Ta'ala buat segala sesuatu itu adalah asas yang dikehendaki pada ilmunya. Bila mana matinya Abu Talib, Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad pada siapa yang kamu nak. Allah bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Hatta Nabi, atas hikmah yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah Ta'ala jugalah yang memelihara dan juga menyembuhkan, ya, sakit orang dengan kelebihannya. Ya, Allah Ta'ala yang memelihara, ismah. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah Ta'ala bagi tahu ke Nabi, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah pelihara kamu daripada kerja jahat manusia. Ini yang dipanggil maksum. Maksum ni maknanya terpelihara dan terhindar, terjaga daripada melakukan dosa. Ismah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah bagi jaminan pada Nabi, sebelum selesai kerja dakwah kamu, Allah pelihara kamu, jangan risau. Sebab itu waktu di Gua Thur, yang patut boleh jenguk tak mau jenguk, nak gosor kan. Tuan yang pergi Mekah ada tengok gosor. Ada panjat. Tidak lah kan. Tengok sayup, Curang sangat besar. Curang, sayup, lepas berbatu. Cara nak pegang tu. Nabi pergi situ. Waktu itu bukan saja-saja pergi mantau, dikejar oleh musuh, menyelinap, melarikan diri. Itulah kesukaran Nabi kita nak jaga Islam. Padahal Allah kata wallahu ya'simuka minan nas. Takut apa? Tapi nak bagi tahu kepada kita, harga Islam ini tidak murah. Bayaran yang dituntut daripada syurga ini mahal. Kita nak masuk syurga, senang je kata apa? Ramai yang nak masuk syurga, tapi berangan dia. Berangan dia nak masuk syurga. Macam orang nak kaya, tapi kerja pun tidak. Duk berangan je kan. Nyanyi Ustaz, tunggu pintu surga. Hak tu awal lagi. Daripada dah tunggu orang kan. Nak cerita kepada kita bahawa Allah Ta'ala lah yang ya'simu, yang memelihara kita dan juga menyembuhkan sesiapa disebabkan kemuliaannya. Sebab itu yang menyembuhkan Allah, yang mendatangkan sakit Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub sampai satu ketika sakitnya begitu teruk, sehingga kan para malaikat jumpa dengan Nabi Ayub. Ayub, mintalah kepada Allah supaya menyembuhkan kamu. Allah dah jamin kalau kamu minta, Dia akan sembuhkan. Tapi Nabi Allah Ayub malu nak minta dengan Allah. Ya? Cuma dia sebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kamulah yang bagi sakit pada aku. Kamu Tuhan yang bagi aku sakit. Dan malaikat duk tunggu dia minta sembuhkan aku. Tapi Nabi Ayub tak minta sembuh. Nabi Ayub kata apa? Wa anta arhamar rahimin. Kamu yang bagi sakit pada aku ya Allah, sedangkan kamu Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Malunya dengan Allah. Barulah Allah sembuhkan Nabi Ayub. Nak ceritanya sakit tu datang daripada Allah,
penyembuhan datang daripada Allah. Tapi kita di dunia ni diuji oleh Allah. Allah datangkan ujian. Ada orang kena uji macam-macam penyakit. Tengok badan sihat, tapi macam-macam penyakit ada. Pergi cek doktor, doktor tengok penyeli kepala. Tapi tengok badan sedap lagi. Allah yang mendatangkan penyakit. Ada orang dia kena uji penyakit gini-gini, berubatlah dengan bomoh. Orang kata jangan. Bomoh tu bomoh syirik. Atau nak buat mana? Ikhtiar. Saya bukan percaya ustaz. Atau tak percaya pergi buat apa? Ikhtiar. Ikhtiar dalam cara yang diharamkan oleh Allah haram. Ikhtiar dengan cara yang diharamkan oleh Allah haram. Jadi kalau tidak tak sembuh, tuan-tuan baca kisah saya pernah sebut. Kisah seorang perempuan yang ditimpa sakit gila kan. Dia datang ke Nabi, minta doa ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doa pada Allah sembuhkan aku daripada sakit gila ini. Nabi kata, mau tak kamu? Kalau aku nak doa, aku boleh doa, boleh sembuh. Tapi kalau kamu bertahan dan bersabar dengan penyakit kamu ini, Allah menjamin kamu masuk syurga. Kamu dak mana? Kalau kita tuan confirm sembuhnya, bukan tak boleh masuk syurga kalau sembuh. Kan? Bukan tak boleh masuk syurga kalau sembuh dah, kalau kita mikir. Tapi yang ini Nabi janji. Nabi janji kalau kamu sabar, kamu akan dapat masuk syurga. Dah confirm dah. Syaratnya sabar. Kalau sembuh tadi macam-macam syarat lagi. Dia kata, ya Rasulullah, cuma aku minta satu ya Rasulullah. Waktu aku tak sedar diri nanti, kamu mohonlah pada Allah supaya jangan sampai terbuka aib aku. Yang tu je aku minta ya Rasulullah. Nabi doa kepada Allah. Dan tak lama kemudian berlaku begitu, dia Allah pelihara aurat dia, maruah dia, dan janji dia hendak sabar, dan Allah Ta'ala akan bagi syurga. Ini orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kita. Wa yudillu man yasha, dia yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kalimah fadlan disebutkan sini, wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Kalimah fadlan menunjukkan bahawa tidak menjadi suatu kewajipan kepada Allah melakukan sesuatu perkara, kerana alam ini adalah milikan di bawah kuasaannya. Pemilik berhak melakukan apa sahaja di atas barang milikannya. Dia kata kenapa Allah menyembuhkan dengan kelebihannya? Maknanya dia tidak terikat dengan kena sembuh. Dia sembuh tu sebagai bonus untuk kamu. Kita, doktor datang rawat kita sebagai servis tambahan. Kecuali kita pergi hospital, dia kebetulan ziarah kita, contoh kan, ziarah kita, ni cerita manusia. Dia ziarah kita, lalu dia rawat kita kan, kita tak minta pun, ini penyakit ini kena gini. Ya. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan. Kita ada kawan-kawan, tiba-tiba kawan kita datang dengan doktor, bukan dia nak berobat, saja-saja kebetulan singgah. Lepas tu doktor tu pun cek kita. Dia cek kita tu, kita minta ke dia saja cek. Dia saja cek. Allah Ta'ala nak bagi tahu, maknanya dia tidak terikat dengan kehendak manusia. Dia buat itu dengan kelebihan yang ada pada dia sebagai suatu anugerah kepada kita. Wa yudillu man yasha, dia menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ya, Allah Ta'ala boleh sesatkan siapa yang dia. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi petunjuk, dia takkan sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, dia tidak akan dapat hidayah. Wa yakhdhulu wa yabtali adlan, dialah juga yang wa yakhdhulu wa yabtali adlan, kata Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala lah yang menggagalkan dan menguji sesiapa disebabkan keadilannya. Allah Ta'ala buat semua itu di atas keadilan dia. Kita kata adil apa? Aku ni buat kerja macam-macam tapi tak dapat hasil. Aku ni berubat merata tak sembuh pun. Dia makan pisang lenyek dia sembuh.
Kan dulu kan. Orang sakit perut jenuh bawa ke doktor, dia lenyek pisang telan. Hello. Telan pisang jerit terus, sihat walafiat. Nak keluar benda tak elok je dalam perut. Aci tak aci? Ada tak ada? Mana ada lah aku punya teruk-teruk habis duit tak semua-semua. Dia gitu je tak aci lah Tuhan. Mana ada tak aci? Kenapa? Dia buat itu adil lah tu. Adil ni bukan sama kan? Bab alamatu syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil lah tu. Jadi di sisi Allah, apa yang dia lakukan adil. Wa kulluhum, dia uji kamu ke, dia bagi ujian pada tiap orang. Dia tahu dah kamu diuji begini untuk melayakkan kamu masuk syurga, dan dia uji kamu ni kamu layak dan kamu mampu untuk menghadapi ujian. Ustaz, nampak gaya dia fail. Bila Allah uji dia derhaka pada Allah. Bermakna dia memilih jalan derhaka. Sepatutnya dia boleh menguruskan ujian itu kerana Allah sudah menentukan dia layak untuk dapat ujian itu. Tapi dia memilih jalan yang menderhakai Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi pilihan. Dia bagi kepada kamu agama, dia bagi kamu orang baik, dia bagi kamu orang jahat. Kamu pilih, kamu nak yang baik, nak jahat. Kamu yang buat pilihan. Jangan salahkan Allah Ta'ala. Yalah, pasal apa Allah Ta'ala jumpakan aku dengan orang jahat? Pula dah. Oh, kamu tanya kenapa Allah jumpakan kamu dengan orang jahat? Tidakkah Allah juga jumpakan kamu dengan orang baik? Jumpa, habis tu. Yalah, tak payahlah jumpa orang jahat, tapi Allah jumpakan dengan orang baik. Sekarang salah siapa? Baik ada, jahat ada. Yang kamu pilih jahat pasal apa? Nah, ini masalah kita. Dan Allah menggagalkan dan menguji sesiapa disebabkan keadilannya. Dibawakan ayat yang 62 tu. Kalimah adlan bermaksud Allah tidak melakukan kezaliman ke atas makhluknya. Sebelum itu dia bawa tentang ayat fadlan tadi. Apa makna fadlan? Kelebihan. Buat nama Fadil tu lebih lah. Afdal, terlebih-lebih. Nanti saya dia fadlan. Nanti saya nak dia fadlan. Lebih ke tu. Kan? Kalau nak lebih lagi afdal. Apa lagi lebih? Kan? Muhammad Afdal. Muhammad Afdal boleh pun belaka. Kan? Ya, itu ada dirahmati Allah sekalian. 62 tu disebut tentang kalimah adlan, keadilan Allah Taala di bawah ayat walaki yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia nak dan dia bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Kesemua makhluk bergantung kepada kehendaknya dan berada di antara kemuliaan dan keadilannya. Berkata Al-Arif Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam Hikam. Kitab Hikam ni dengan tahulah kan, kitab yang paling tinggi dalam pengkajian orang Melayu bab tasawuf ni. Susah nak faham pun, melainkan orang yang berguru mengaji dia. Hubungan makhluk dengan Allah berlegar antara satu daerah daripada dua daerah, sama ada daerah rahmah atau hikmah. Barang siapa yang hari ini berada dalam daerah rahmah, maka esoknya berada dalam limpah kurnianya. Barang siapa yang hari ini berada dalam daerah hikmah, maka esok pula berada dalam daerah keadilannya. Maknanya kita ni sebenarnya sentiasa berada dalam kasih sayang, rahmat dan naungan rahmat Allah Ta'ala. Patut kita bersyukur. Ya, ajanya patut. Bukan patutnya kita bersyukur. Bukannya patut kita bersyukur. Tak patut kita tak bersyukur. Kalau patutnya kita bersyukur macam lembut lagi. Ayatnya tak patut kamu tak bersyukur. Kan? Tambah dahaga. Tambah kamu lawan lagi. Bukan setakat tak syukur, kufur. Kan? Sebab itulah tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Kita baca setakat ni, Allah Ta'ala itu itu yang kita wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adli. Semuanya itu yataqallabun, dia berbolak-balik, maknanya sentiasa beredar fi masyiatihi baina fadlihi wa adli. Dia sentiasa beredar pada dia kata rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kemuliaan dan keadilannya sentiasa berlegar-legar kepada makhluknya. Tuan dan dirahmati Allah sekalian,
Sebab itu Imam Ghazali kata nikmat paling besar bukan setakat Islam. Nikmat paling besar yang Allah bagi pada kita ini ialah nikmat dijadikan kita manusia. Sebab disebabkan manusia lah dapat Islam. Kalau jadi lembu tak dapat Islam. Kalau jadi lembu, apa benda pun tak dapat Islam. Tapi disebabkan Allah ciptakan kamu sebagai manusia, maka kamu dapat Islam. Memang orang kata nikmat paling besar ialah Islam, betul lah kan. Tapi berpunca nikmat Islam itu disebabkan kamu jadi manusia. Kalau kamu bukan manusia, kamu takkan dapat nikmat Islam. Wallahu a'lam. Jadi baca panjang pening juga kan. Kita dapat sikit-sikit tuan-tuan, kita nak tambah yakin. Tapi keyakinan kita ini dia hanya dibuktikan daripada tindakan kita. Sejauh mana kita nak yakin setiap yang berlakunya Allah Ta'ala tentu. Ya, kita usaha, kita buat macam-macam. Sampai satu tahap kita tahu dan kita tak kecewa. Malah alhamdulillah ya Allah, aku mengharapkan apa yang kamu takdirkan pada aku ni kebaikan ya Allah. Kalau orang yang tak ada iman, bila dia rasa tak elok, dia ngamuk tak? Dia ngamuk. Kalau dia tak berdaya, dia frust. Saya sikit je soalan. Ya. Apa fungsi doa dalam takdir misalnya? Doa Doa tadi boleh menolak takdir. dalam Doa boleh menolak takdir. takdir. Okey. Doa menolak takdir. Sebab itu para ulama menyebut takdir itu ada mu'allaq, ada mubrah. Oh, yang Ustaz sebut tadi dah. Samalah tuan, kan hadis Nabi jelas. Nabi kata siapa-siapa yang menyambung silaturahim dipanjangkan umurnya. Ada ulama kata memang betul panjang umurnya, tapi sebenarnya di Lauh Mahfuz itulah, tapi disebabkan doa itulah disebabkan silaturahim itulah menjadi asbab kepada Allah memanjangkan usianya. Nampak? Itu dia punya detail bahasa kita tengok. Dia pada langit dunia umurnya 63. Tapi disebabkan asbab Allah Ta'ala dah tentu dah umurnya 70. Tapi asbab kepada 70 itu ialah menyambung silaturahim. Nampak? Contoh. Sebahagian ulama kata dah, memang kalau 63 di Lauh Mahfuz 63 tu lah. Jadi yang Nabi kata dipanjangkan umur tu, maknanya umur dia bermanfaat. Dia dah mati 63, dia dah mati. Tapi kebaikan yang dia buat itu kerana menyambung silaturahim, orang jadi baik sampai 20 tahun baik, pahala 20 tahun tu dia dapat dalam kubur. Seakan-akan umurnya panjang. Itu macam-macam huraian para ulama lah. Tapi kita nak ceritanya, satu, kita kena yakin Allah dah tentukan segala sesuatu itu. Apakah ini menyebabkan kita tak perlu berusaha? Dah. Kita buat apa yang Allah suruh. Ketentuan Allah itu kerja dia. Kerja kita buat apa dia suruh. Itu kalau Allah Ta'ala dah tentu, jangan sibuk urusan Allah. Penentuan itu Allah Ta'ala punya kerja. Yang kita dah sibuk, Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi kita buat apa? Itu kerja dia. Dia punya kerja menentukan. Dia tak bukan kerja tu, maksud saya kerja tu ialah kehendak dia menentukan begitu. Yang kita terus sibuklah urusan dia. Kita ni hamba. Dia suruh kita buat. Soal apa dia nak terpulang, ketentuan dia. Jadi itulah yang kita kena yakin. Jadi dari segi tindakan kita dah sebut, kita buatlah kebaikan. Kalau sekiranya tak dapat kebaikan, kita bersabar, kerana kita tahu Allah Ta'ala sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang buruk tu baik bagi kita. Kita je nampak buruk, rupanya ada rahsia yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kita. Allah Ta'ala tahu, kita tak tahu. Kita nampak bila tak elok lah, dah Allah Ta'ala nampak elok. Macam kisah Khidir kan. Nabi Musa kata, pasal apa kamu bunuh orang? Bunuh budak tu. Bunuh budak tu. Nabi Khidir Allah bagi ilmu laduni. Kalau Nabi Khidir Allah bagi ilmu laduni, bermakna Allah Ta'ala tahulah budak ni gini, cuma Allah bagi tahu pada Nabi Khidir kan, untuk mengajar Nabi Musa. Rupanya budak ni, dia kalau dia hidup menyebabkan mak ayah dia nanti. Kalau orang tengok kerja Nabi Musa, dia tengok tak betul, bunuh ni tak betul ni. Tapi
pada Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, budak ni nanti dia mau ayah dia orang alim, orang baik, ibadah semua. Kalau dia besar nanti dia akan menyebabkan mak ayah dia buat kali gini, maksiat dan sebagainya. Maka membunuh itu adalah kebaikan untuk dia. Bukan bunuh tu, maknanya kematian itu adalah suatu kebaikan yang hanya Allah Ta'ala tahu. Tapi dalam bab ini Allah Ta'ala buka kepada Nabi Khidir AS sebagai pengajaran kepada Nabi Musa AS. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, maaf belajar masa sikit.